Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mana hilang? Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kurniakan kebaikan dengan kita duduk di dalam halaqah ilmu. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. Maaf Ustaz, tadi terlupa buka mic. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati Staf Pentadbiran Gema Nur Iman yang saya muliakan, Sahibul Fadilah Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, dan juga yang saya kasihi ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah. Pertama selamanya setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dengan izin dan kasih sayangnya dapat kita bersama pada hari ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, insya-Allah. Dan minggu depan kita tak ada kelas, kita akan bersama dengan Ustaz Luqman Mokhtar dalam kitab Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah. Kekandaan Mira kita sebagai moderator. Lepas tu bila saya lepas baca Fatihah tadi macam tak dengar suara. Saya risau mungkin masih tercekik lemang, baki-baki lemang yang dahulu. Tak ada lemang, tak jumpa lama dah Ustaz. Tak jumpa lama. Yalah, mana tahu lemang-lemang hari pertama tu tak keluar lagi. Mungkin tertelan buluh, bukan lemang. Buluhnya. Sebab tu tersekat dekat usus perut. Sebab tu tak keluar suara. Tapi apa-apa pun baik. Kita doakan mudah-mudahan kita semua baik-baik belaka, insya-Allah. Kita buka muka surat berapa hari ni? Sekejap Ustaz nak check it out. Okey. Anda saya dah bagi tahu. 113. Apa kejut lah. Bab baca menyatakan kemuliaan, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Baik, babul qarami. Bab pada menyatakan kemuliaan. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Ubaidillah an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi aqram qala aqrahum qala aqramuhum innallahi atqahum qalu aisa an hadha nas'aluka qala fa aqramun nasi Yusuf nabiyullah ibnu nabiillah ibn Khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluka qala fa an ma'adinil arabi tas'aluni qalu na'am qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam idza faqihu. Daripada Abu Hurairah
radhiyallahu anhu dia telah berkata, Rasulullah SAW ditanya, siapakah manusia yang paling mulia? Ya, tuan-tuan. Mulia ni bukan senang, tuan-tuan. Mulia boleh bukan dianggap dengan pakaian. Mulianya seseorang itu bukan diukur dengan berapakah labuh tudungnya, bukan juga apa longgar pakaiannya, tetapi itu pakai untuk menjadi mulia. Untuk kata orang mulia ni bukan senang. Perlu proses-prosesnya untuk menjadi orang yang mulia. Tetapi kita tak boleh mengadakan sendiri bahawasanya kita orang yang mulia. Maknanya apa? Kita cakap pada orang, kita ni orang mulia, aku ni mulia di sisi Allah. Tak boleh. Sebab kita tak boleh menilai diri kita sendiri. Yang menilai adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau kawan-kawan yang berkata, orang-orang mulia macam kau ni, aminkan saja. Ada-kala kata-kata tu memerli. Ada kata-kata tu sengaja-sengaja nak mengusik kan. InsyaAllah lah. Tuan-tuan, macam kita ambil faham lah benda tu. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, bila ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah manusia yang paling mulia? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang paling mulia di kalangan kalian di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa. Seperti mana saya sebut pada pengawalan. Pada pengawalan setiap kali mukadimah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maknanya orang nak jadi takwa ni, orang nak jadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Orang takwa ni apa? Takut. Maksud takwa adalah takut. Takwa. Taqaf. Kita ambil daripada takwa pun. Sudah kita fahami masuk di sebalik perkataan takwa. Makna di sini untuk menjadikan diri kita takwa. Khusus yang mudah kita katakan, orang yang bertakwa ini adalah mereka yang sedaya upaya melakukan ketaatan dan mereka ini sedaya upaya meninggalkan kejahatan. Ketaatan daripada segi yang mudah kita faham, taat dalam segala perintah, tutup aurat, termasuk segala-gala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila sebut bertakwa, adakah kita sudah bertakwa? Mengatakan diri kita bertakwa tidak boleh, melainkan dengan tindak tanduk kelakuan sebagai orang yang bertakwa. Jelas bagi kita mudah faham. Kenapa saya sebut perkara sedemikian? Disebabkan perkara-perkara tersebut bukan mudah untuk dicapai. Sebab tu ada orang yang masuk dalam syurga sebab takwa. Ada tak orang zaman kita bertakwa? Ada. Tapi tak ramai. Sebab zaman kita beriman tu ada. Bertakwanya tu susah. Ustaz, senang cakap lagu tu. Makna apa? Bukan saya kata tak ada. Ada. Cuma tak ramai. Sebab kita ni manusia sukar untuk lari daripada dosa. Sebab kita ni manusia pasti akan mengulangi dosa. Melainkan orang yang benar-benar menjauhi dalam perbuatan dosa. Dosa ni besar kecil ada, tuan-tuan. Sebab tu nak capai takwa, sebaik-baiknya susah. Tetapi kata guru kami, biarlah kamu mati dalam perjalanan untuk mencapai takwa. Nak cari orang yang ikhlas. Bukan senang nak cari orang ikhlas. Kalau ikhlas betul-betul tu susah. Bukan tak ada, tapi susah nak jumpa. Faham? Ada orang, dia pergi kat masjid, hari Jumaat, dia nak sedekah. Tuan-tuan, kebetulan waktu tu dia bawa RM50. Dia sedekah. Nak sedekah RM10. Dia masukkan 50 dulu. Kemudian, balance dia minta lepas solat Jumaat. Saya tadi masuk 50. Tapi saya niat ikhlas 10 je. 40 tu tak ikhlas. Boleh tak saya minta balance? Lagu tu pun dah. Tuan-tuan. Makna di sini, nak jumpa sifat ikhlas, bukan senang. Nak jumpa sifat istiqamah,
pun susah. Nak mendapat nikmat di dalam membaca Al-Quran pun susah. Nak mendapat nikmat dalam solat pun susah. Benda banyak susah. Tapi nak mencapainya, biarlah kita dalam perjalanan. Perjalanan untuk mencapai takwa. Perjalanan dalam mencapai ikhlas. Perjalanan dalam mencapai istiqamah. Perjalanan dalam mencapai nikmat dalam melakukan ibadah. Berjalan kita. Jangan jadi seperti mana orang yang tak mahu berjalan. Sebab Allah kata dalam Quran, berjalanlah kamu di atas muka bumi ini. Yang mana kita berjalan bukan hanya mencari rezeki, bukan hanya mencari jodoh, bukan hanya mencari keseronokan, tetapi carilah sesuatu yang menyebabkan kau jadi semakin dekat dengan Allah. Carilah sesuatu yang semakin kau rasa cinta pada Allah. Carilah sesuatu yang mana, di mana-mana saja kau tak akan lupakan ibadah. Makna apa tuan-tuan? Bukan saya kata pergi bercuti tak boleh. Bercutilah kita. Ke mana? Kita nak bercuti minggu depan, cuti sekolah. 27 hari bulan. Apa dia? Iaitu cuti sekolah. Nak pergi mana bawa anak-anak? Pergi Delima dekat Langkawi. Pergi kita bawa anak-anak. Tapi dalam kita cerita kan dekat Langkawi, ada Pulau Dayang Bunting, ada Pulau Helang, adanya Nusa Mahsuri, adanya Haji Ismail Group, adanya Nusa Mahsuri, adanya Idaman Suri. Ni tempat-tempat yang indah. Salah tak kita pergi? Tak salah. Tapi dalam masa kita bercuti, pastikan selitkan sedikit waktu untuk Allah. Sebab apa? Orang yang bermusafir, orang yang mustajab doanya. Walaupun kita bercuti, pandanglah sesuatu itu dengan kebesaran. Kalau pergi ke Pulau Dayang Bunting, lihatlah. Lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah, itu Allah yang punya. Tiada yang kita punya. Kan? Iwan Dandu kata, lihatlah langit yang luas. Kan? Semuanya Allah yang punya. Cerita pada anak-anak kita. Ni yang Allah cipta. Tengok ni laut. Tengok ni bukit. Semua Allah cipta bagi kita. Tengok kapal terbang. Walaupun manusia cipta, asbabnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dekat Haji Ismail Group. Cerita pada anak-anak. Antara sifat-sifat mazmumah. Jangan membazir. Jangan beli coklat. Sampai 1,800, 700. Na'udzubillah min zalik. Sampai pergi saja Langkawi, beli pinggan melamin. Pergi Langkawi je beli. Nak kata apa? Takwa di mana-mana. Faham? Di shopping komplek pun takwa. Pergi mana-mana pun takwa. Duduk lepak dengan kawan pun takwa. Mana-mana kita kena takwa. Maksud dia apa? Takut pada Allah. Maknanya kat mana-mana kita akan cuba lari daripada maksiat. Maka nak cari tu susah. Nak jadi betul-betul takwa tu susah. Tapi apa yang kita boleh buat dalam kehidupan kita, pastikan kita sentiasa berjalan untuk mencari sifat takwa dan berjalan untuk memiliki sifat takwa. Sekalipun kata guru kami, bila kita meninggal dunia, tak mendapatkan sifat takwa yang sepenuhnya, tetapi dikira mendapat takwa itu sekiranya masih berjalan untuk menuju ke arah takwa. Wallahu a'lam. Jelas tak? Jelas. Mak Wan jangan senyum-senyum Mak Wan. Nak pergi Langkawi ke? Baik, kita teruskan. Okey, baik. Para sahabat telah berkata, bukan mengenai ini yang kami tanyakan ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, lalu semulia-mulia manusia adalah Yusuf, seorang Nabi Allah, anak lelaki kepada Nabi Allah, yakni Yaqub alaihi salam, anak laki berketurunan kepada kekasih Allah, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Siapa? Yusuf. Yusuf alaihi salam. Yusuf ni siapa tuan-tuan? Antara Yusuf ini adalah banyak ujiannya. Dia uji dengan adik-beradiknya yang nak bunuh. Kalau kita pernah baca kisah Nabi Yusuf alaihi salam, antaranya perempuan sampai menggiliskan
ataupun sampai menghiris tangannya sendiri disebabkan melihat ketampanan Yusuf alaihi salam. Pernah tak dengar cerita tu? Ni Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni satu orang yang hampir dibunuh. Siapa? Oleh adik-beradiknya sendiri. Lalu dia mengasingkan diri, lalu dia menjadi satu orang yang hebat. Di saat itu adik-beradiknya berasa malu atas perbuatan tersebut. Sebab itu kalau kita diuji dengan adik-beradik yang sedemikian, yang memulaukan kita, yang membenci kita, yang membuat satu kroni, lalu menghalau kita, cuba menjauhkan kita, maka janganlah kamu bersedih. Nabi Yusuf alaihi salam pun kena. Kalau adik-beradik kita bercakar-cakaran, saling bermusuh-musuhan, lihatlah Habil dan Qabil, anaknya Adam alaihi salam. Makna di sini dalam kehidupan kita, tuan-tuan, bukan orang lain saja. Kadang benda tak jauh pun dalam adik-beradik kita. Ada dalam adik-beradik kita suka benci membenci. Ada dalam adik-beradik kita suka musuh bermusuh. Sedangkan tidur satu bantal. Sedangkan tidur satu rumah. Bila sudah berkahwin, masing-masing mendabik dada. Tidakkah air yang dicincang itu tidak akan putus? Bukanlah perkahwinan itu nak menunjukkan kamu hebat. Bukanlah perkahwinan itu nak menunjukkan kamu akan memiliki segala-galanya. Tak perlukan lagi adik-beradik kamu salah. Kerana adik-beradik ini sedaging dengan kamu, sedarah dengan kamu. Satu mak dan satu ayah dengan kamu. Sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam ni kalau kita baca sirah, sangat-sangat diuji dengan sifat adik-beradiknya. Sebab itu kalau hari ini kita diuji dengan sifat adik-beradik yang suka memulaukan kita, adik-beradik yang suka membuang kita, bersabarlah. Nabi Yusuf alaihissalam pun terkena sedemikian. Tetapi kita kena ingat, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari nanti mereka akan datang kepada kita dan meminta pertolongan daripada kita. Kita sentiasa ada pada pihak yang benar. Kalau kita kata Nabi Yusuf alaihissalam satu orang yang sangat tampan. Betul ya Nabi Yusuf ni orang tampan? Betulkah kekana zina? Ke saya salah? Betul, tapi Rasulullah SAW paling tampan. Paling tampan. Dia kata lagu tu. Dia kata paling tampan, dia kata. Ni kata guru kami, Nabi Yusuf alaihissalam separuh ketampanannya daripada baginda Nabi SAW. Dan baginda Nabi SAW sepenuhnya. Yang Yusuf tu baru separuh. Maknanya Nabi SAW lagi tampan. Masya Allah, tabarakallah. Betul lah tu. Kita rasa Nabi tampan, tapi kita tak pernah jumpa Nabi. Mudah-mudahan Allah izinkan kita satu hari untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Sebab berkata sahabat, siapa yang duduk memandang Nabi, teringin mengenal Nabi. Siapa yang sudah mengenali Nabi SAW akan jatuh cinta kepada baginda Nabi SAW. Sebab Nabi, Allahu Akbar. Putihnya Nabi, putih kemerah-merahannya Nabi Allah. Siapa tak sayang Nabi, tuan-tuan? Siapa tak cinta Nabi? Sebab tu Nabi Yusuf setengah kehandsome-an. Kehandsomean daripada Nabi SAW. Maka Nabi SAW juga handsome orangnya. Seperti mana yang biasa kita mengalunkan kasidah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias, menatapkan tenteram. Kan? Kasidah tu. Antara kasidah yang disukai orang bila sebut tentang Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah kan. Dan para sahabat telah berkata, bukan mengenai ini juga kami tanyakan. Maka apakah kalian bertanya? Maka Rasulullah SAW telah bersabda, lalu tentang kaum Arabkah yang kalian tanya kepadaku? Para sahabat tanya, ya. Rasulullah SAW telah bersabda, maka yang terbaik di kalangan kalian di zaman jahiliyah adalah yang terbaik di antara kalian di zaman Islam jika mereka itu memahami faqih. Faqih itu memahami agama. Siapa yang paling mulia di antara kalian adalah yang terbaik di antara kalian di zaman Islam jika mereka itu faqih, maka memahami agama. Kenapa ditentangkan? Lalu Rasulullah kata tentang kaum Arab kan. Kaum Arab ni ibu-ibu pada zaman sebelum kedatangan baginda Nabi SAW,
mereka seperti biasa. Mereka adalah mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim. Mereka ni orang-orang Arab, dia sama mengagungkan Mekah, dia tawaf, dia umrah, dia haji, semua sama. Tetapi mereka suka memasukkan unsur kesyirikan. Antara dalam kitab Rahim Maktum, ini antara kitab sirah. Antara kitab sirah ini dalam kitab Rahim Maktum ni, apa katanya? Ada satu pemahaman bangsa Arab ni. Dia sama, dia buat semua. Dia solat, dia tawaf, dia wukuf, apa lagi? Dia bermalam di Muzdalifah, dia haji, dia umrah. Tapi dia ada satu tradisi masyarakat. Sebab tu Nabi kata tadi, yang faqih, waktu jahiliah bangsa Arab. Dulu bangsa Arab ni, dia memang, kita kalau memandang bangsa Arab, kita akan kata Islam. Tapi dahulu kala bangsa Arab ni penuh dengan satu tradisi. Tradisi yang dimasukkan dipanggil satu fahaman, iaitu fahaman tiarah. Apa fahaman tiarah? Fahaman unsur-unsur kesyirikan yang dibawa kepada masyarakat Arab ketika itu. Walaupun mereka wukuf, walaupun mereka itu haji, walaupun mereka melakukan seperti mana kata Nabi Allah Ibrahim, tetapi mereka ada melaksanakan satu konsep yang dipanggil tiarah. Hak tiarah ni bahaya. Tuan-tuan, tiarah ni adalah satu kefahaman yang mungkin pada zaman kita ni pun sebenarnya sudah ada dan masih diamalkan. Apakah fahaman tiarah ni? Tiarah ni fahaman yang diada-adakan melihat daripada sesuatu yang terjadi. Mereka Islam sebab mereka wukuf. Mereka wukuf di Arafah, wukuf, mereka bermalam di Muzdalifah, sama seperti kita. Mereka ni cuma mereka ada satu pemahaman jahiliyah ni, dia ada tradisi-tradisi pada masyarakat Arab. Apa dia? Dipanggil tiarah. Tiarah ni antara satu amalan dia apa? Amalan dia adalah ketika mana dia ada dua. Satu warna, satu kijang, satu burung. Burung dan kijang ni akan dilepaskan. Bila dilepaskan, kalaulah contoh kijang dan juga burung tadi, ketika mana dilepaskan, lalu dia melencong ke sebelah kanan. Dia melencong ke sebelah kanan. Lalu dia pun pergi ke sebelah kanan. Lepas dia pergi ke sebelah kanan, maka kefahaman orang Arab ketika itu, tuan-tuan dan rahmati Allah, dia menganggap bahawanya itu adalah benda baik. Tanpa berfikir apa, benda itu memang baik. Tetapi kalau kijang tu dan burung itu menghala ke sebelah kiri, perjalanannya ke sebelah kiri lah, maka dia akan menganggap bahawasanya sialan. Dia panggil begitu. Dia punya pahaman mereka ketika itu. Ada juga pahaman dipanggil tiarah ini, ketika mana kita berjalan kan, tiba-tiba melalui waktu perjalanan kita tu, datang sesuatu tu maksud dia apa? Datang macam lintasan haiwan buas ataupun haiwan-haiwan yang lalu, maka mereka mengatakan bahawasanya di hadapan itu akan ada benda-benda yang berbahaya. Jelas tak benda ni? Maknanya, kita sebagai masyarakat Islam ataupun orang Melayu kita masih guna pakai amalan ni. Betul tak Mak Wan? Betul tak? Betul Ustaz. Kalau biawak nak tengah jalan nampak biawak lalu, orang kata sial. Benda ni adalah daripada masyarakat jahiliah Arab dulu. Pada Nabi Allah Ibrahim lagi pemahaman ni. Buka dalam kitab Rahim Maktum, muka surat 63. Saya mengajar kitab tu, kitab sirah. Pemahaman mereka begitu. Buang sial, benda-benda macam itu. Macam kita, sebenarnya, minta maaf ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ibu-ibu ada yang
Ada yang kata, ustaz ni apa duk salahkan amalan orang tua. Ni saya sebut berdasarkan kitab ulama. Kadang kan tak dinafikan. Kita sendiri yang kembali kepada jahiliah. Amalan-amalan tersebut sebenarnya masyarakat Arab dulu dah buat. Tetapi kita bawa. Kita bawa dalam masyarakat kita. Contoh, kalau kita tengok gagak dekat depan rumah, bertenggek kan, dekat atas wayar lampu ke apa kan, nanti kita akan fikir bahawasanya akan ada orang meninggal dunia. Betul tak? Akan ada orang meninggal dunia. Kalau ada gagak dekat wayar, akan ada orang meninggal dunia. Okey, betul. Lepas tu, amalan kita orang tua, maklumlah kita nak kenduri kahwin. Kan? Nak buat kenduri kahwin kan sekarang, waktu-waktu sekarang ni ramai orang buat kenduri kahwin. Kita doakan juga. Kalau ada yang nak kahwin nanti, jemput-jemputlah. Kami doakan semoga bahagia sehingga jannah. Jangan lupa jemput kami. Nanti kami datang noh. InsyaAllah. Kalau dia nak kahwin, tak atau anak-anak nak kahwin, bagi tahu lah. Kami datang. Tak kira, simpang pulai pun kami main. Tapah pun kami main. Slim riba pun kami main. InsyaAllah. Kita start kata, ya, ke kandang Amira ya. InsyaAllah. Baik. Tuan-tuan rahmati Allah. Yang makna kalau orang yang faham, kita kan sekarang ni nak apa kata? Macam-macam. Tak ada bocor apa pun benda hari ni. Kita tak ada apa-apa. Cuma saya kata kau ada anak-anak yang nak kahwin ke. Saya Perak pun saya datang. InsyaAllah. Jangan risau. Pahang saya datang. Johor saya datang. Kalau ada nak kahwin kan. Jemputlah. InsyaAllah. Baik-baik. Maknanya kalau kita nak kenduri kahwin. Benda hari ni ada je musik-musik siang-siang Ramadan ni. Maknanya kalau kita nak kahwin, orang-orang dulu buat lagu mana tuan-tuan? Dia baling apa? Dia baling baju. Ada yang kata baling spender pun ada. Baling pakaian dalam pun ada. Supaya tak hujan. Kan? Maknanya itu pun adalah satu perbuatan syirik. Faham? Tapi bukan semuanya syirik. Kalau orang Melayu kita nak berkahwin, dia mesti ada tepak sirih. Ya maknanya. Tepak sirih bunga telok. Tepak sirih meminang. Tepak sesirih meminang daun selasih bunga temenggung. Bunga temenggung di pinggir batu. Begitulah tuan-tuan. Hajat hamba datang berdagang, ingin menjadikan anak tuan menantu. Contoh kan. Makna amalan tu adalah masyarakat jahiliah dulu. Sebab tu bila Nabi kata, yang terbaik di antara kalian di zaman Islam jika mereka itu faqih. Ada orang Islam, tapi dia tak faqih. Faqih ni apa? Faham Islam. Faham Islam. Maknanya, Islam ni, maknanya kalau tak faham, tetap dia akan jadi jahil. Makna Islam ni mesti difahami. Sebab tu siapa yang buat amalan-amalan sedemikian, macam burung gagak lah, kan? Macam kalau pelangi, ingat tak dulu waktu kecil, kita kata kalau nampak pelangi, kalau kita tunjuk, nanti jari kita terpotong. Faham? Macam uri, tanam uri. Tanam uri ni pun banyak kesyirikan yang kita buat. Minta maaf ya mak ya. Jangan marah-marah. Kalau ada buat syirik, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanam uri, macam-macam kita letak. Kita ada letak kalkulator, kita ada letak buku, kita ada letak duit, pensel, supaya anak tu rajin belajar. Ada orang letak duit supaya anak tu kaya. Tuan-tuan, tengok bonda moda. Dulu uri dia mana ada tanam kek, sekarang jual kek mamasap. Tak ada apa pun. Mana ada? Cuba tanya arwah mak bonda moda, ada letak kek? Tak ada. Alhamdulillah sekarang jual kek mamasap. Makna itu amalan tradisi orang jahiliah yang kita selalu buat dalam masyarakat kita. Tuan-tuan, jangan bersiul lah nanti ulak datang. Tak usah nak bersiul. Tengok syaruhan tu dalam cerita Kush Hotahir. Relax je bersiul. Tak ada apa pun, tak ada pula ular datang. Nak kata
ada benda-benda yang kita boleh ambil. Tetapi ada benda-benda yang syirik. Contoh, tanam uri. Tanam uri ini tak perlu diletakkan paku-paku semua tu. Tanam uri ni, cara Islam tu ada cara dia. Bersihkan. Kalau nak pakai 5 purut pun tak apa. Yang penting menghilangkan hamis darah. Dan ketika mana ditanam, tanam dalam tempat-tempat yang tak boleh digali oleh binatang-binatang buas. Atau yang untuk memakan uri tersebut. Ini ada dulu tanam uri. Orang-orang dulu selalu letak tin. Lepas diletakkan tin, dalamnya tu ada lilin. Lilin tu kena hidup sebelum maghrib. Kalau tak hidup, nanti perut anak tu jadi kembung. Betul ke? Dia tak, Mak Wan? Tak pernah dengar yang ni Ustaz. Yang ni Tak pernah kalau dengar. dia macam uri tu, nanti dah kita tanam dia, lepas tu letakkan tin macam tin apa? Tong cat, lepas tu tebuk sikit, lepas tu letakkan apa? Letakkan lilin, nanti hidupkan. Nanti malam-malam nanti takut perut kembung. Lepas tu kalau anak tu nak cantik, tanam uri kat sebelah pokok. Kalau anak tu nak ni, pemalu orangnya. Macam-macam cerita orang-orang dulu. Kita sebab tu Nabi SAW kata apa? Antara tanda-tanda nak dekat kiamat, kita balik-balik kepada zaman jahiliah. Faham? Akan ada perangai-perangai zaman jahiliah. Sebab tu yang mulia di kalangan kamu, di zaman Islam, jika mereka tu fakih. Maknanya apa? Kita sekarang zaman Islam. Tapi semulia-mulia orang kat zaman Islam itu adalah mereka yang fakih, yang memahami Islam. Jelas faham maksud saya? Maknanya kalau kita duduk zaman sekarang ni, tidak berada dalam keadaan kefahaman yang baik, maka kita akan terpesong. Iaitu pahaman-pahaman yang patut kita ada adalah tentang fakih. Faham Quran, faham hadis. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Faham hadis, faham Quran. Faham agama, faham kitab-kitab yang ulama turunkan, bab-bab Hidayatus Sibyan. Ni antara kitab-kitab yang masyhur lah. Mungkin di Gemar Nur Iman ni banyak kitab belajar, tapi ada kitab-kitab masyhur lagi. Macam yang saya seronok bila mana dibuka satu kitab. Ustazah tu apa dia baca kitab apa, Amnirah? Apa dia Ustaz? Kitab apa yang Ustazah baca tu? Fiqman Haji Fiqmin. Fiqh mazhab Syafi'i tu ke Ustaz? Mazhab Imam Syafi'i jilid berapa dia baca? Jilid satu. Itu dia ada 8 jilid. Fiqman Haji tu komplit kitab fiqh. Ya, itu semua bab fiqh. Dalam tu komplit. Siapa nak baca, dia ada 8 jilid. Sekarang baru 1 jilid. Ya, betul. Kalau 8 jilid, tak tahulah sampai tak sampai. Meninggal ke apa tak pasti. Doa lah Ustaz. Moga-moga sampai. Sebab Walaupun dah gugur gigi. 8 jilid ni, 8 jilid, kalau dulu mengaji, kena hampir dekat 12-11 tahun. Itu kalau setiap minggu, hari-hari. Quran, kalau tadabbur Quran, setiap hari, contoh tak pernah tinggal. Setiap hari kita tadabbur, dalam 1 jam, 1 hari, habis satu Quran tu 11 tahun. Hari-hari. Sebab tu saya suka bila Gemar Nur Iman pilih satu kitab Fiqmin Haji daripada jilid 1. Dia ada sampai jilid 8, kitab dia warna hijau. Kitab tu kena betul-betul mengaji. Dia tak boleh baca saja. Kalau baca saja habis. Yang satu, yang saya seronok bila mana Gemar Nur Iman ambil satu kitab lagi. Yang mulia Datuk Abbas. Dia baca kitab Sifat 20 Tauhid. Seronok. Lepas tu kitab-kitab. Kenapa? Maksudnya nak jadi faqih. Faqih. Maknanya kita ada kitab tauhid. Kitab tasawuf, saya dah ambil. Qalbun Salim. Lepas tu kitab fiqh, Ustazah dah ambil. Kitab sirah, Ensiklopedia Pedang Rasulullah. Adanya kitab tadabbur, kitab makna komplit dah. Gemar Nur Iman punya kitab yang patut dipelajari. Ni saya nak kata, saya ucapkan tahniah lah kepada pihak pentadbiran Gemar Nur Iman. Kitab-kitab yang dipilih tu sangat cantik. Memang tepat sekali. Sebab ada kitab tauhid, kitab tasawuf, dan ada kitab fiqh, kitab syariat. 4 kitab ni mesti belajar. Asal pada agama mesti kitab tauhid. Yang kedua, kitab tasawuf.
Yang ketiga, kitab fiqh. Tasawuf ada dua. Satu, alam barzah, tentang dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kitab dengan qalbun salim, tu tasawuf. Kitab fiqh yang fi min haji tadi. Dan juga kitab Ustaz Mursyidi, kitab tasawuf juga. Saya tak pandai lah nak sebut dalam Arab dia. kitab tasawuf penawar bagi hati. Bukan. Yang tu setnya kan Qalbun Salim tu. Al-Minahus Saniyah tu. Sana? Al-Minahus Saniyah. Al-Minahus Saniyah. Okey, baik. Itu pun kitab tasawuf. Dalamnya bahasa Arab lama ke Jawi lama? Telah dirumikan. Tapi memang kena penjelasan guru. Kalau tidak pening. Dia tasawuf ni dia bahasa kias. Cuma ada satu lagi, kalau boleh Gemma Nur Iman cari ustaz, ajarkan satu kitab Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Ya Allah Ustaz, saya sangat mendoakan saya dapat guru untuk belajar kitab tu kulit. Ya. Ustaz doakan. InsyaAllah mudah-mudahan. Kitab ni saya mengajar di kuliah muslimat, Syekh Ibnu Athaillah ni, memang kitab ni amat-amat baik bagi untuk siapa yang nak belajar. Teruskan cari ustazah ke. Ustaz Wanjah, Masya Allah. Ustaz Wanjah ajar hikam. Hikam ni kalam yang amat tinggi. Bukan boleh disebut. Ustaz Wanjah. Ya, kalam dia tinggi. Bukan boleh tafsir biasa-biasa. Ni saya sebut sekali lagi ni. Kitab hikam sangat tinggi. Dan bukan biasa boleh dibaca. Melainkan setelah ditadabbur dengan seorang guru. Sebab bahasa hikam ni, dia bahasa kias. Kalau kita sebut mantik untuk dipelajari. Cuba cari kitab ni. Iaitu kitab Al-Hikam. Cuba pihak Gemma Nur Iman dapatkan. Supaya kita capai. Kitab Al-Azkar adalah amalan-amalan harian. Zikir-zikir harian. Itu pun saya mengajar di Muslimat Bangsa Melawati. Kitab Hikam saya mengajar di surah At-Taqwa Pandang Indah. Kitab Al-Azkar saya mengajar di Bangsa Melawati. Pindah duduk KL lah. Banyak semua. Kalau duduk KL semua ada. Tak ada masalah. Ambil je Ustaz Wanjah selesai. Untuk kitab Hikam. Boleh tak ada masalah bawa Ustazah Wanjah untuk kitab Hikam. Menunaikan haji. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan haji yang mabrur. Banyak dah kitab. Tapi kitab Hikam tu dengan kitab Al-Azkar kena belajar. Azkar pun bagus. Sebab ia berkaitan dengan amalan harian, zikir-zikir. Dan juga termasuk dalam kitab fiqh. Kitab Azkar tu. Lepas tu kitab yang disebutkan tadi. Kitab Azkar panjang. Saya mengajar 600 lebih muka surat. Sekarang baru 39. Ada lagi 500 lebih. Maknanya kita nak cerita hadis ni, faqih. Maknanya kalau Islam tak mengaji agama, tak jadi faqih. Tapi kalau kita Islam, kita mengaji agama, kita akan jadi faqih. Semulia-mulia orang pada zaman Islam itu adalah mereka yang memahami. Cuba cari kitab Hikam. Kitab Hikam, Fiqh Haji ada dah ustazah yang mengajar. Itu maaflah kepada pengurusan Gemma Nur Iman. Saya selalu perhati daripada belakang saja apa yang dilaksanakan oleh pihak Gemma Nur Iman. Sebab saya sebagai seorang asatizah yang mengajar, kalau ada yang tersalah ataupun tak kena, saya akan direct tegur. Saya akan bagi tahu apa yang tak patut. Saya pun tak sempurna. Tapi saya akan melihat apa jua aktiviti yang mana tak kena, saya akan bagi tahulah untuk kepentingan kita sendiri. Untuk kepentingan kita bersama supaya belajar tu dengan kaedah yang betul. Sebab tu saya selalu perhati siapa kuliah ni, Ustaz Azuddin kuliah, Ustaz Elin. Saya suka perhati. Tengok ustaz-ustaz yang mengajar tu bawakan sesuatu kitab yang menarik. So kita akan berkongsi pandangan. Sebab tu saya tengok Ustaz Eliyin antara ustaz famous Gemma Nur Iman lah. Alhamdulillah. Kalau tak ada Ustaz Eliyin ni, tak boleh. Dia kena Ustaz Eliyin penuh. Ustaz Azuddin, ustaz-ustaz yang masyhur lah. Ustaz Zain Mu'jusur. Antaranya lah yang disebutkan tu. Saya tengok lah. Saya selalu memandang program-program yang dijalankan dekat Gemma Nur Iman supaya ada penapisan benda-benda yang tak baik. Bukan makna saya ni sempurna, tapi saya suka melihat. Kerana apa? Kita sama-sama nak belajar. Kita nak belajar benda-benda supaya kita faham. Nak jadi faqih dalam Islam. Kita bukan nak belajar, nak adakan majlis ilmu. Tak. Kita nak faham
konsep belajar agama tu. Untuk jadi faqih atau bahasa yang mudah kita nak jadi alim dalam sesuatu perkara. Yang mulia Abah sifat tauhid 20. Dan tuan-tuan, ada yang ustaz ni baca tasawuf, ada baca kitab Nawar Bagi Hati, Al-Adab Al-Mufrah, semua tu ada. Kitab ulama ni banyak sebenarnya. Cuma tak apa, selu-selu kita belajar. Satu kitab habis kita sambung, satu kitab habis kita sambung. Cuma kalau boleh, guru yang sudah biasa tu, kalau sudah habis, sambungkan kitab-kitab yang lain. Tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia supaya tidak terputus rabitah keberkatan seorang guru. Teruskan. Selagi ustaz tu mampu mengajar, suruh dia mengajar. Supaya rabitah kita sampai kepada salasilah baginda Nabi SAW. Ni berkaitan hadis ni yang saya turunkan. Maka saya doakan mudah-mudahan kita semua jadi faqih ketika mana zaman Islam ni. Faham agama, cerdik agama, dapat menghidupkan diri kita dengan agama. Tak kira di mana-mana. Amin. Allahumma amin. Kita nak sekarang. Sebab kita tak mau. Sebab akhir zaman ni, banyak cara-cara kehidupan yang sekarang ni banyak orang terpengaruh dengan media sosial. Bila terpengaruh dengan media sosial, mereka lebih ikut tindak tanduk media sosial. Kita boleh sebarkan agama melalui media sosial, tetapi amat-amat payah. Amat-amat payah. Sebab mereka akan dengar lalu keluar daripada telinga kiri. Boleh, tetapi sangat sukar. Yang sebaik-baiknya ajak mereka duduk dalam majlis ilmu, itulah yang terbaik daripada pengaruh media sosial. Media sosial is very, very negative. Kalau dia tanya pada saya, media sosial ni ustaz letak berapa? Saya kata negatif 70. Positif is 30. Sebab negatif is very, very tinggi. Sebab tu anak-anak sekarang berubah. Anak-anak kecil pun dah lain perangai. Sebab apa? It's a media sosial. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kita kata, antara kuliah dengan media sosial ni dia lain. Sebab tu, media sosial ni bagus untuk kita sebarkan. Tapi payah untuk dapatkan perhatian. Tapi kalau duduk dalam majlis ilmu, tak lain tak bukan dia dapat rabitah. Itu penyampaian kita dapatkan. Saya suka bila Gemar Nur Iman baca Ustaz siapa? Nazri, ketua imam kita. Ustaz Nazri, imam masjid kita negara. Dia masuk Tiar Hijrah. Saya sendiri masuk Tiar Hijrah. Tapi kami sendiri tak pernah jumpa. Dia masuk Tiar Hijrah. Saya pun sendiri tak pernah jumpa. Dengan Ustaz Muhammad Meja Naim pun kami tak pernah jumpa. Tapi pernah jumpa. Tak pernah jumpa tapi banyak kontak. Itulah saya ni kena jumpa Ustaz Nazri jugalah. Tolong sampaikan salam saya pada dia. Sebab saya pun tak dapat nombor kontak dia. Selalu patut kami ni satu TV Al-Hijrah. Patut jumpa. Tapi biasalah segmen berbeza-beza segmen. Patut tak jumpa. Tapi apa yang Ustaz Naim dah jumpa Ustaz. Ustaz Naim Ustaz dah jumpa. Tapi sekejap lah, tak dapat sembang lah. Tapi tak apa. Apa yang saya katakan, kita nak jadi faqih dalam Islam. Pastikan kita belajar. Kitab tauhid kita ada, kitab tasawuf kita ada, kitab fiqh kita ada, kitab syariat pun kita ada. Cukup komplit 3 menurut iman. Saya minta maaf, saya kata, saya tengok setiap kali kitab-kitab yang diajar. Sebab tu saya kata, alhamdulillah komplit. Sebagai asatizah, bukan mengajar, tapi memerhatikan ilmu yang disampaikan kepada anak murid kita. Kalau anak murid kita tiba-tiba macam ilmu pelik saja, ngarut, saya akan kata kepada Bonda Rus ataupun Bonda Mazrahan, kenapa kitab ni ada? Kitab ni tak sepatutnya ada. Contoh, saya akan datang. Sebab apa? Kenapa? Saya tak mau ada benda-benda lain yang masuk. Sebab tu saya sentiasa memerhatikanlah. Tapi apa yang saya kata, menurut iman terbaik. Sebab semua kitab ada. Cukup komplit. Tadaburnya ada, tafsirnya ada, tauhidnya ada, tasawufnya ada, fiqahnya ada, syariatnya ada. Sesuai dengan hadis apa yang kata Nabi tadi, orang yang mulia pada zaman Islam adalah mereka yang memahami Islam. Bukan hanya Islam pada nama saja. Wallahu a'lam. Kita berhenti takat tu dulu. Buka soalan ke kanda Amnira ke tercekik lemang lagi? Tak adalah Ustaz. Ya. Oh, Nasi lemak ada lagi ke? nasi lemak. Hari ni tak ada Ustaz. Alah, Tak buatlah. datang dah tadi kabur. Silakan siapa yang nak buat nasi lemak open up boleh panggil Ustaz. Cantik. Pastikan ayam goreng. Ayam goreng, daging masak kicap. Okey, baik. Cantik. Silakan kalau ada soalan Kak ke siapa, Bunda,
Makcik-makcik. Siapa nak tanya bonda modal? Wah, tak ada lah. Itu orang semua faham ni Ustaz. Baguslah. Wah, bagus dah. Hari ni memang bagus. Semua cerdik-cerdik. Mungkin sebab mengantuk pakai nasi lemak. Agaknya dah. Masya Itu Allah. siapa? Cikgu Noh ke? Bonda Noh? Benda Oh. Noh ada. Bonda Noh ada. Bonda Masroha kerja. Benda Masroha ada. Oh, Bonda Masroha ada? Kak Mas Dia Roha. Mas Roha kerja. Oh, Bonda Noh. Amira, Kekanda Amira dan juga Kekanda Azrina. Kalau ada perbincangan bab korban nanti bagi tahu ya. Oh, insyaAllah. Ustaz nak Syahbaz, buat ke tahun ni di Selayang ke Mbak? saya dah bincang dengan Bonda Masroha hari tu. Untuk bukukan sebahagian, saya minta 8,5. Buat macam hari tu lah. Tahun lepas kita ambil seko kan. Kongsi Kita 7 ambil- orang tu. Banyak juga kita ambil dekat berapa kambing lah. 2 kambing, 1 lembu. Dua kambing, seko lembu. Sebab tu ingat nak cakap Bonda Masroha. Kalau boleh kita pun dah nak habis Syawal. Dan sebulan lagi Zulhijjah. Saya terpaksa mencari segera lembu-lembu ni. Jangan last minute. Kita dapat lembu Ya, keding. Kalau nak dapat lembu macam saya, badan, kena awal. Lembu Kalau- gebu. Bagi makan je banyak-banyak Ustaz. Gemuk pun betul. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan maklum pada Ustaz. InsyaAllah. Kita buka lah sebab tahun lepas ada ramai nak masuk tapi kita buka dalam tinggal seminggu lebih tu. So kita buka awal lah. Kalau kita dapat 2 minggu, dapat 2 ekor, berapa ekor kambing pun tak apa. Macam biasa saya akan sembelih lah. Dan daging-daging kalau nak saya akan hantar dekat rumah bonda ni. Bonda Tahun ni tak apalah. Kalau ni hantar ke, kalau benda N masuk ke, benda Mas Roha ke, jangan ganggulah benda Ros. Tak, bonda Ros hari tu saya jumpa dia yang minta hantar. Oh, dia kata tak apa, dia urus. Dia kata tak apa, kita orang ada peti ais, Ustaz hantar. Dia ada tu. Dia ambil je box, lah. ada box tu. Ustaz kena cari harga dia lah dulu beritahu dengan tu Tak, jemaah. dah cari dah semua. Saya dah bagi tahu dah. Ustaz kata tadi 800 apa 20? 800,500 satu bahagian. Kalau kambing 850. sebab tu InsyaAllah Ustaz. 1,300. Kalau kambing teko? 1,300. Hmm. 1,300 lah. Saya yang akan sembelih lah untuk Mak Wan. Saya sebut nama Mak Wan sekali. Wan Syah. Special. Special. Alhamdulillah. Saya tengok kita kambing tu kata, ni Mak Wan punya ni. Mati kau dalam iman. Tahun lepas punya kambing besar. Cakaplah lembut-lembut kat kambing tu Ustaz. Kesian dia. Kambing tu lembut. Tapi Alhamdulillah memang saya sembelih tu senang orang dia. Sebab tuannya pun senang. Patut Ustaz simpan kepala lembu. Tak Astagfirullah. ada. Saya sembelih lembu untuk Gemenuk Iman pun saya yang sembelih. Lepas tu kambing 5 ekor pun saya sembelih. Gemenuk Iman bagi kambing kata kat 3 saya lupa. Lepas tu ada satu bagi pun saya yang sembelih. Saya sampai ke ajak Mak Wan lah. Saya tengok muka kambing tu. Saya kata ni Mak Wan punya. Jangan main-main. Mati betul-betul. Dia tak lawan. Dia bagi elok-elok sebab saya kata Mak Wan punya. Ada pula mati tak kata Ustaz. Ya Ni mana kambing lembu yang Mak Wan Tengok kan sebenarnya ni dah bunuh dah. warning. Cara macam pembunuh dia cakap. Sabar je. Saya cakap betul. Redha lah kau mati. Ni Mak Wan punya ni. Besok dia nak naik kau. Tak tahu lah larat tak larat. Sepanjang saya tengok orang korban, saya tak pernah tengok gila orang cakap macam tu kat binatang yang dikorban kan. Pandai lah kelakor. Betul emosi ni. Sabar je. Adalah saya. Waktu saya nak Ingat lepas tu kambing tu senyum kambing. Oh, kan dia tersenyum kalau dah macam ni. Saya akan sebut ini nama kambing ni pemiliknya Mak Wan. Lepas tu sebelum saya sembelih, saya akan sapu kat dia punya leher tu kata ni Mak Wan punya ni. Hajatnya sembelih ni diberikan pada aku. Maka redha kau sebagai binatang korban. Itu ya senyum dalam iman betul. Tak adalah saya kata ni Mak Wan punya ni. Kau sonyak sebelum aku semua ni. Kau lari siap kau. Mak Wan ni besar tahun lepas dapat dekat 35 kilo. Kambing tu tak kenal Mak Wan lah, dia takut apa. Apa tak kenal. Tahun nanti ke akhirat dia kenal. Datang dengan bulu dan tanduknya kata Nabi.
Dia akan datang jumpa Mak Wan. So tahun ni ikut pihak Jiwa Meneriman. Kalau ada yang nak bagi, kita buka kambing, kita buka lembu. Tak banyak pun tak apa. Tapi bahagian daging kita akan bagi semua. Dan saya sebagai ustaz yang akan tolong sembelih lah, insyaAllah. Cuma kalau ada pihak-pihak lain yang pihak pengurusan JNI setuju untuk buat dengan ustaz lain ke, no, don't worry, saya okey je. Sebab saya kat sini memang sembelih kat 3 hari juga. Saya cuma wakilkan lah siapa yang berhajat. Sebab itu Bonda Rus Niati kata dia nak masuk. Lepas tu dia kata ustaz buka lah nanti dengan Bonda Masroha. Saya kata saya tak boleh buka. Ikut pengurusan. Kalau ada yang nak bagi, kita sembelih live gambar semua kita bagi. InsyaAllah Ustaz. Dana tolong communicate sikit lah. Okey, insyaAllah. Nanti maklum kepada Mas Rohar nanti. Ya, sebab kita dah habis Syawal ni, nanti lambat-lambat lembu dapat macam Amnira, tak dapat macam saya. Saya pula astagfirullahalazim. Dapat Ustaz, 40 kilo. kita berhenti muka surat berapa Ustaz? Tak, muka surat berapa berhenti ni kitab. Tadi tak saya kata. Saya pun pening dah. Allah, cerita pasal lembu jadi pening. Sebentar je Mira, 114. 14. Okey. Kenapa hari ni sikit sangat? Okey, tak apalah. Kita tak ada soalan ke? Tak ada soalan, kita tutup lah. Silakan. Izinkan saya untuk berbicara tentang kuliah pada hari ini. Sila. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsira. Astagfirullahalazim Ustaz ni. La ilaha illallah. Terima kasih di atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat. Belum terlambat untuk ucapkan selamat Hari Guru kepada Ustaz. Terima kasih di atas segala curahan ilmu walaupun ada usik-usik, kelakar, musik orang. Tapi Alhamdulillah ilmu sangat bermanfaat. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Sikit eban Ustaz, hari ni pukul 5.15 petang kuliah asar ini bersama dengan Ustazah Nolia binti Haji Kasmuri dengan kitab Fiqh Mazhab Imam Syafi'i jilid yang pertama. Kuliah maghrib bersama dengan Al-Farid Ustaz Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan bacaan Yasin, tahlil, doa, tazkirah dan bacaan surah Al-Mulk pada pukul 8.15. Dan kita tak ada kuliah Isyak hari ini. Kuliah maghrib sahaja. Ya. Jap. Ustaz Naim masuk hospital setahu saya. Ya, dia semalam tonsil rasanya. InsyaAllah dia mungkin dapat berkuliah dengan kita. Kalau tak ada, kita ada ustaz yang lain insyaAllah. Patut. Kalau tonsil ni tak boleh banyak bercakap. Ya, yang saya faham pun macam tu. Tapi Ya, tak apalah. tapi itu Ustaz pulang pada Ustaz Naim lah insyaAllah. Okey, teruskan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benda Norini, Benda Wan, Mak Wan